من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam ini kita dapat untuk menyambung kembali bacaan kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah, susunan Imam At-Tirmizi. Dan insyaAllah malam ni bab yang ke-25. Bab yang ke-25 bertajuk Roti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumin fid darin amin. Roti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, surat 93. Hadis 137. An Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat ma syabi'a alu Muhammad sallallahu alaihi wasallam min khubz asy-sya'ir yawmayn mutatabi'ain hatta qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau berkata, tidak pernah kenyang keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan roti bali 2 hari berturut-turut hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwafatkan. Hadis sahih Muslim dan Tirmizi, Ibn Majah. Muslimat, hadis ni kata Ibn Battal menjadi dalil bahawa kita memadai dengan al-kafaf, iaitu rezeki sekadar cukup sahaja. Apa yang Allah tetapkan untuk kita, kita terima dan kita redha, kerana apa yang Allah tentukan itu ada kebaikan di sebaliknya. Rezeki kita semua ada. Hadis ini cerita bagaimana Nabi makan seperti mana makanan orang Arab yang lain juga. Roti ni kita maklumlah makanan orang Arab sampai Kelah. Kalau di Mesir tu subsidi ada untuk roti. Roti yang orang awam makan, murah-murah je. Sampai orang sebut kalau di Mesir tu siapa pun boleh jadi pemerintah, mudah je. Pertama, roti orang awam makan ni jangan duk naik harga, tetap murah juga, ada subsidi. Kedua, bola bagi banyak. Pasal orang Mesir, rakyat dia main bola semua, malam main bola, siang main bola. Tambah musim panas, malam tak tidur, siang nak main bola panas, dia main sampai ke subuh. Orang Mesir. Jadi tak hujan tak apa. Dalam hadis ni sebut roti khubz syair. Syair ni bali. Tuan-tuan, bali dengan gandum dulu, gandum ni mahal. Zaman dulu sampai kurun yang ke-16 disebutkan di dunia ni orang duk buat roti biasanya dengan bali pasal dia lebih murah. Dan lepas daripada kurun ke-16 barulah orang mula guna tepung gandum. Gandum ni disebut dengan albur.
Kalau kita tengok perkataan albur tu alif lam ba ra. 4 huruf ya. Alif lam ba ra. Satu perkataan yang kalau tak berbaris kita akan silap baca. Ada albur, ada albir, ada albar. Perkataan sama tapi baris lari, makna pun lari. Kalau albur gandum, kalau albir laisal birra, kebaikan. Kalau albar darat. Jadi kalau baca bahasa Arab tak ada baris, silap berbaris, celaru. Ni nak buah makna nak gandum ke, nak buah makna darat ke, makna kebaikan. Dia lari sikit. Lari baris. Ada tuan-tuan, kemarin saya kuliah duha kemarin saya bagi doa yang Wali Kutub Syekh Soleh Tanggul yang di Indonesia dulu. Doa, kalau dibaca doa ni setahun dengan izin Allah, campur dengan usaha yang kita buat sungguh, setahun insya-Allah dapat rumah. Baca doa Allahumma rabbal bait as'aluka bi jahi ahli al-bait an tuyassira li khairal bait hatta la naqul ya lait. Wahai Tuhan yang Allahumma rabbal bait, wahai Tuhan rumah, Tuhan Kaabah, as'aluka bi jahi ahli al-bait, aku mohon kepadamu dengan kemegahan ahli bait Nabi, an tuyassira li khairal bait, untuk kau pemudahkan untukku memiliki rumah, hatta la naqul ya lait, sehingga kami tak sebut ya lait, iaitu alangkah baiknya kalau ada rumah. Kalau tengok rangkap daripada atas, saya, aku 3 rangkap. Rangkap ke bawah tiba-tiba kami. Saya kata jangan tanyalah kok mana atas saya, bawah kami pula. Macam Datuk Hundin pernah sebutlah doa Jibril yang dia bagi ijazah kepada ahli Daun Syifa. Jangan tanyalah baris ada baris. Kata Albi Arbur ni, kan, saya terima daripada Tok Guru saya macam tu, terima macam tu lah, jangan tanya banyak, dia kata. Kan, macam tu. Jadi dia kata doa ni siapa baca untuk dia nak miliki rumah, dia baca dengan izin Allah, dengan usaha yang dia buat, setahun insya-Allah dia boleh dapat rumah. Saya tak baca untuk rumah sebenarnya, saya baca untuk sekolah. Lah ni baru nak baca untuk rumah balik. Pasal baru nak fikir bab rumah. Dulu menumpang rumah sekolah. Jadi baru nak fikir bab rumah lah ni. Dulu fikir rumah. Saya sebut kat Ustaz Fadli adun tempatan mereka. Dia beli tanah baru ni 2 juta. Nak besar tahfiz dia. Kena bayar 2 tahun. Beli kat Cina. Kacau habis Cina. Nak sekat dia semua. Tapi dia dah bayar dia 300,000. 300,000 tu pun hutang kat bank, hutang kat kawan-kawan. Pasal dia kena bayar itu dalam tempoh 3 minggu ke sebulan gitulah. 300,000 tu dia bayar. Baru ni ada ada mesyuarat lah Ustaz. Saya kata minta tumpang dia lah. Cerita saya ni duduk dalam workshop kita tak selesai lagi. Jadi saya kata kalau nak buat bangunan, saya bagi satu amalan ni Ustaz kena buat lah. Tapi kalau tanah Ustaz beli tu luas 2 juta tu, kalau kita tak besar mana Pak Alung. Tapi Sungai Petani. Kan, Sungai Petani. Nak lakukan yang saya nak sebut ni, Pak Alung tu besar sangat. Kok tak larat dah kan. Dia bukan kuat terang mana pun. Jadi saya kata tawaf di tempat tapak nak buat bangunan awal. Nanti buat nak buat bangunan lain, tawaf pula. Keluasan satu tapak bangunan tu luas mana? Tawaf. Sambil selawatkan Nabi, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Jangan tanya ana lah, saya kata dia jangan tanya ana pasal apa baca sallu, tak baca solah. Kalau bahasa Arabnya solah lah patutnya. Kan? Pasal Tok Guru yang bagi tu Syekh Kiai Abdul Hamid Pasuruan, wali besar di Pasuruan. Saya pun pi ke masjid dia, saya pi duduk di kubur dia, pi belakang rumah dia tu Habib Taufik yang digelar Singa Pasuruan, makan nasi rumah Habib Taufik 2 kali. Jadi Habib Kiai Abdul Hamid Pasuruan ni dia bukan Habib tapi wali besar. Dia bagi kepada seorang kiai yang mai minta tolong doa, dia nak buat masjid di pondok dia. Kiai Abdul Hamid Pasuruan ni kata tawaf tempat yang nak buat bangunan masjid tu sambil baca sallu ala Muhammad. Jadi Tok Kiai tu kata, Tok Kiai, hemat Tok Kiai, tahulah kan, patutnya baca macam lain ni.
Pasal apa kiai suruh baca solu tak baca solah? Jangan tanya, buat sudah. Jangan tanya, buat sudah. Jadi kiai yang minta ni dia pun balik tawaf semua, tapak nak buat masjid. Tengah dia duduk tawaf tu ada seorang mai. Pak kiai buat apa? Oh, dia kata saya nak buat masjid sini. Oh, berapa luas? Dia tunjuk keluasan berapa kos apa semua. Duduk 2 hari, tiba-tiba trailer masuk hantar besi. Dia Pak kiai ni pun jumpa driver, silap hantar kot. Kami tak minta ni, bukan minta beli, minta ni besi apa. Tak, dia kata ni resit. Nama apa pondok pesantren ni. Lepas tu orang hantar lori hak hantar. Allah pemudahkan. Saya kata ustaz buat nanti ni bila dah cerah dah, ustaz pergi tawaf. Tawaf ni, tawaf kalau dalam perubatan Islam ni, tawaf macam tawaf Kaabah lah. Lawan jam. Lawan jam. Jadi jangan tanya. Macam cerita Indonesia juga ada seorang nelayan, dia tuan-tuan dia baca, dia dengar ceramah, lepas tu ustaz yang sebut selawat tu baca ayat Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi dia duk baca sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad, kan? Sallu ni makna ramai, selawatlah kalian, selawatlah kamu ramai-ramai kepada Nabi Muhammad. Sambil dia duk bekerja, duk mengait jala, duk perbaik jala ni, mulut dia duk baca tu ya. Satu hari rombongan satu pondok nak pi ke satu pulau, lintas kawasan dia, berjalan pergi ke pantai, lintas tempat dia duk perbaik jala dia. Depa dengar dia duk sebut sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Seorang ustaz tu tegur, pak cik tak betul, patut baca solah, kan? Solah ala Muhammad. Kalau nak suruh baca seorang soli solah ala Muhammad. Oh, macam tu saya tak mengaji, dia kata. Orang tu kata dia pun solah ala Muhammad. Tapi tuan-tuan, dah duk biasa puluh tahun dah duk selawat sallu ala Muhammad. Sambil dia bekerja, terbalik-balik tuan-tuan. Jadi sallu ala Muhammad balik. Jadi dia confuse, solah ke sallu ni? Dia ligan depa tu. Geng ustaz tu dah naik bot dah. Jauh daripada dia ligan pergi kebut. Sampai kebut tu dia tanya, Pak Ustaz, sallu atau solah? Geng ustaz ni tengok, dia lari atas laut. Lari nak pergi tanya tu, berlari atas laut, jalan atas ayak ni. Pak kiai ustaz tu kata ikut pak cik lah, nak baca sallu ke solah. Pak cik maqam lain. Pak cik maqam lain, bukan maqam kami. Subhanallah, baru dia sedap, weh, dia berjalan atas laut. Lari atas laut. Jadi tuan-tuan, nak ceritanya Al-Bur dengan Syair. Syair ni Bali, Al-Bur tu gandum. Tuan-tuan, dulu gandum pun ada, Bali pun ada, tapi Bali lebih murah daripada gandum. Jadi kebiasaannya orang buat tepung, buat roti ni daripada Bali. Dan penggunaan tepung Bali ni berluasa sampailah mengikut sejarah sampai kurun ke-16. Lepas daripada tu barulah orang lebih banyak menggunakan tepung gandum. Muslimin muslimat mati sekalian. Jadi bab makan ni dalam hadis yang kita baca awal ini ialah cerita bagaimana Nabi tak pernah, kata Sayyidah Aisyah, begitu juga dengan keluarga baginda, tak pernah kenyang berturut-turut selama 2 hari sehinggalah baginda wafat, kan? Tu Nabi tak pernah kenyang, maknanya berselang. Ni pilihan Nabi sendiri, masya-Allah. Nabi Yusuf alaihi salam, walaupun dia jadi tuan-tuan pemegang pembandaraan Mesir, dia minta tuan-tuan jawatan untuk jadi menteri kewangan, pasal untuk berdepan dengan kemarau panjang. Harap orang ni mungkin tak boleh. Daripada apa yang Nabi Yusuf minta ni, ulama menyatakan kalaulah satu jawatan tu, kalau tak ada orang yang layak untuk pegang jawatan tu, dan kalau ada orang minta jawatan pun tak layak, orang tahu kalau bagi kat orang tu lingkup contohnya. Jadi kena orang yang layak tu kena minta, tuan-tuan. Kalau orang layak tak minta, kena paksa ambil jawatan tu. Kalau hampir tak ambil, orang lain ambil, orang lain pakat nak tapi tak layak pun. Tuan-tuan, Nabi Yusuf sebut apa? Qala ja'alni ala qazainil ard inni hafizun alim. Nabi Yusuf kata kepada Raja Mesir, jadikan saya ni penjaga kepada pemberdayaan bumi ni, hasil bumi ni. Inni hafiz. Pertama, saya tahu untuk jaga. Saya tahu bagaimana nak urus tentang kewangan ni, tentang pemberdayaan ni, tentang hasil tanaman ni. Alim, dan saya
dan juga saya tahu tentang selok-belok penjagaan. Hafiz tadi mana dia orang yang ada amanah, orang yang tahu selok-belok untuk pengurusan. Nabi Yusuf alaihi salam jadi menteri kewangan. Tapi tuan-tuan, riwayat menyebut Nabi Yusuf alaihi salam sering lapar tuan-tuan, tak makan seperti mana orang lain walaupun dia menteri. Bila orang tanya kepada Nabi Yusuf kata macam mana dia nak makan selalu, kerana dia takut dia lupa kepada orang miskin. Dia takut dia lupa kepada orang miskin. Masya-Allah. Dan Nabi sebut dalam hadis lain, nahnu qaumun la na'kul hatta najuu'. Kami suatu kaum yang tak akan makan melainkan bila dah lapar. Wa idza akalna la nashba'. Bila kami makan, kami tak akan makan sampai kenyang. Jadi kenyang sampai perut ni perut ketat. Nak berdiri pun tak larat, nak duduk pun tak boleh. Pasal apa? Makan banyak. Kenuri hari ni berapa ni? Hari ni kenuri banyak lah juga. Muslimat. Jadi 2 hari berturut-turut tuan-tuan, tak pernah Nabi dan keluarga kenyang 2 hari berturut-turut sampailah Nabi wafat. Masya-Allah. Muslimat. Hadis 138. An Sulaim ibn Amir radhiyallahu an qala sami'tu Aba Umamah al-Bahili radhiyallahu an yaqul ma kana yafdulu an ahli baitin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qubdus syair. Maksudnya daripada Sulaim bin Amir, dia berkata, aku mendengar Sayyidina Abu Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu berkata, tidak pernah terlebih roti bali daripada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana dia makan makanan yang ada, lepas tu kalau ada pun cukup-cukup untuk makannya, bukan nak simpan, tak ada nak simpan. Seperti mana dalam hadis lain, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaddaqiru syai'an liqad. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak simpan sesuatu, yakni makanan untuk sampai esok. Makan hak ada hari ni. Jadi kalau dah kata makanan tak ada, macam mana keluarga Nabi boleh makan? Sayyidina Aisyah pernah sebut dalam hadis bagaimana Nabi kalau balik daripada masjid, contoh balik daripada sembahyang subuh, Nabi akan tanya kepada isteri, rumah baginda, rumah giliran mana, ada apa-apa yang nak boleh buat makan? Kalau isteri tu kata tak ada apa-apa ya Rasulullah, Nabi kata tak apa, aku puasa hari ni. Tak ada nak mengamuk-ngamuk kan? Apa ni sampai tak ada apa pagi nak cuak kodok pun tak ada ke apa? Tak ada nak ngamuk. Nabi kata tak apa, puasa. Bila sampai tengah hari contoh dalam keadaan puasa, tiba-tiba jiran mah hentak susu, jiran mah hentak kuih ke ataupun makanan, Nabi akan buka. Nabi ajak puasa sunat ni boleh berhenti sampai tengah hari. Sampai sekat jalan, tak ada masalah. Tak macam puasa fardu atau puasa fardu Ramadan ataupun puasa nazar. Boleh berteratur. Nabi tak simpan. Tuan-tuan, kalau macam tu kita tak boleh simpan makanan? Tak. Ada hadis lain tuan-tuan menyebut Nabi ada simpan makanan sampai setahun stok tu. Ada juga. Tapi kekerapan Nabi bukanlah macam tu. Jadi kita boleh simpan. Orang tua-tua simpan padi dalam jelapang. Kan? Tahan lama nak sampai musim tu. Kira lah ni tak reti, tak ada jelapang dah. Jadi boleh simpan makanan. Tapi simpan makanan tu yang kita simpan tu untuk kita gunalah sampai tak rosak. Tuan-tuan, disebutkan kajian terlepas, orang Malaysia kita ni tuan-tuan membazir sungguh. Sari makanan yang dibuang tuan-tuan. Makanan tu elok lagi dan makanan tu juga tak disentuh. Hak yang tak sentuh satu, dan juga yang masih elok. Sari 3,000 tan metrik tuan-tuan. Di Malaysia, orang Malaysia kita ni sehari 3,000 tan metrik makanan dibuang macam tu. Makanan tu elok lagi, makanan tu tak disentuh lagi. Bila mai Ramadan, 15 hingga 20% bertambah lagi. Banyak sungguh tuan-tuan. Cuma Ramadan baru ni aku tak edit pasal Covid kan. Orang nak berniaga bazar Ramadan pun tak boleh. Kalau Malaysia kita ni tuan-tuan, kalau ikut sehari, kalau di dunia ni apa yang saya baca cari tadi tuan-tuan, kalau kira campur makanan yang dibuang tiap-tiap hari di dunia ni, himpun tuan-tuan boleh, kalau dibuang, dihimpun-himpun setahun, boleh himpun jadi lebih tinggi daripada gunung Everest. Banyak mana om? Banyak mana?
4.4 bilion, 4.4 trilion ringgit setahun makanan dibuang di dunia. 4.4 trilion. Ish, banyak sungguh tuan-tuan. Malaysia tadi saya sebut sehari 3,000 tan metrik. 3,000 tan metrik ni sehari, kalau nak bagi makanan kat orang ramai tuan-tuan, boleh bagi makan 2 juta orang. 2 juta. Buang macam tu je. Tuan-tuan, kalau cerita makanan hak yang sisa campur dengan makan hak elok apa semua, Malaysia kalau cara umumnya 16,650 tan. 16,650 tan metrik sehari. Tuan-tuan, di mana 38% adalah makanan yang dibuang oleh keluarga. Keluarga, kalau mereka orang buat kajian, tuan-tuan, pihak IKIM dengan jabatan pun saya tak ingat, buat kajian sebelum ni, kalau dalam satu keluarga tu ada 4 orang, purata yang buang makanan tu, sisa makanan yang dibuang tu dalam keluarga yang ada 4 orang ni, sehari 1 kilo. Satu keluarga 1 kilo tersisa. 38% dibuang oleh keluarga, 24% dibuang oleh pasar basah, 23% lagi dibuang oleh restoran, 7% lagi dibuang oleh pihak hotel. Oleh hotel, tuan-tuan. Pasal apa ni buang? Satu, gaya hidup mewah. Kedua, tuan-tuan, cara simpan tak kena. Beli makanan ataupun bahan mentah ni simpan tak kena, tiba-tiba rosak, buang macam tu je. Jadi dia tak tahan lama. Yang ketiga, dengan sebab beli berlebihan, banyak sangat tuan-tuan. Duduk 2 orang tapi beli macam 10 orang kan. Duduk 2 orang beli tapi mai makan tengah, nak makan tengah pergi kedai. Hak beli di rumah tu kok lah cucu balik, dia kata tak balik, buang macam tu lah. Jadi makanan banyak tersisa dibuang macam tu saja. Masya-Allah. Auzubillah tuan-tuan. Jadi Nabi, kata Abu Umamah Al-Bahili, tak pernah ada roti bali yang terlebih, ada sisa, maksudnya daripada keluarga Nabi. Pasal apa? Hak ada pun sebenarnya tak cukup. Biasa dalam rumah Nabi ni ada al-aswadain saja, iaitu air sejuk dengan buah kurma. Hadis 139. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabitul layali al-mutatabi'ah tawiyan wa ahluh la yajiduna asya'a wa kana aktsaru qubzihim qubz asy-sya'ir. Daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermalam beberapa malam berturut dalam keadaan baginda dan keluarganya berlapar, tiada makanan malam, dan kebanyakan roti yang mereka makan adalah roti bali. Roti bali. Hadis sahih riwayat Imam Tirmizi. Jadi Nabi pernah doa, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammad quta. Ya Allah, menjadikanlah rezeki keluarga Nabi Muhammad quta. Quta ni maksudnya cukup makan saja, tak berlebih-lebihan. Tak berlebih-lebihan. Kadang orang nak buat gambar drama, buat filem ni, tunjuk orang kaya, tu dia meja makan dia kan, kira luah masjid kita ni panjang tu, luah panjang masjid lah, dia duduk depan, duduk seorang-seorang dia aja, berdiri habis semua, tukang-tukang masak apa, tukang hidang ni duduk tengok makan. Tapi hak hidang punya banyak puluh-puluh jenis tu, dia makan sikit je tuan-tuan. Macam kita orang pi bulan puasa lah, contoh pi apa, buffet Ramadan buka puasa di hotel, bayar orang tua RM75, kira murah lah belah kita ni, berapa pergi main kan. Budak-budak RM25, orang tua RM50. Nak makan lah. Ada tempat buat tarawih pula lagi, daripada buka puasa sampailah pukul 10 contoh, ikutlah pergi tarawih di situ apa semua. Pusing ni, tawaf tengok makanan kono, ada hak kambing golek apa semua. Tengok sebelum buka puasa tu nak makan semua. Pasal apa? Oi, bayar RM50 sekepala. Kena padan nak makan. Kena sepinggan je pun. Saya ingat dulu waktu duduk Mesir, duduk tingkat 3. Tingkat bawah ni, tingkat 2 abang-abang di orang baling. Kami duduk pelajar baru duduk atas. Bukan asrama awak nak Kedah lah. Jadi seberang jalan tu, jiran jalan, kira ni celuih dengan kereta bersisih lah. Jadi rumah Arab sebelah tu, dia ada anak 2 orang, anak dara dia segak. Lepas tu
budak lelaki seorang. Bila buat makan, depa suka buka puasa ni, depa buka pintu. Tingkap buka pelang. Depa tunjuk ni. Depa hidang apa atas meja. Penuh. Nak makan laki bini, mak ayah 2 orang, anak 2 orang, 4 orang je. Makanan penuh. Penuh. Kita habis sembahyang maghrib lah, duk bersiap nak pergi sembahyang isyak dengan tarawih di masjid. Masjid ni belakang rumah, tak jauh lah. Masjid tu lebih dikenal dengan Masjid Tontowi. Masa tu Syekh Tontowi tu jadi mufti Mesir sebelum dia jadi Syekhul Azhar. Lah kita nak pergi sembahyang isyak, depa tak habis. 4 beranak tu makan. Makan tak habis. Dan depa, kita tengok makan terhidang punya banyak tu, kita kata, boleh habis lah. Habis. Tapi tu dia dekat isyak tu baru selesai. Makan sungguh. Saya mula pergi Mesir dulu, ada abang baling tu, dia ajar, jom kita pergi makan ayam. Makan dekat Universiti Azhar tu. Jom, bukan main. Kok rumah saya pun ada, tapi nak bawa pergi, nak bawa berjalan. Dia minta seorang separuh. Saya kata banyak. Besar dia kata. Separuh. Lepas tu kita makan lah. Kita orang Melayu makan. Saya makan cubit ayam ni, buah mulut. Lepas tu koyak roti, cicah. Arab duduk sebelah, duduk tengok. Meja sebelah duduk tengok. Abang tu kata, tahu tak pasal apa duduk tengok? Pasal makan tak kena macam mereka. Makan macam mana? Kita pun tengok. Kiri kanan naik. ayam roti. Tu dia makan itu. Kiri kanan. Kita makan kanan, cubit sikit-sikit. Ayam setengah tu pun tak nak habis. Depa tuan-tuan setengah tu kira buah celah roti je. Jadi beza. Sesuailah dengan makan depa tu tuan-tuan, dengan badan depa apa semua. Jadi Nabi ni dengan keluarga pernah melapat waktu malam, tak ada makanan, masya-Allah. Biasa. Tapi lah ni orang banyak juga tak makan malam pasal diet. Depa kata makan roti. Baru-baru ni ada orang hantar kat saya, roti pun tak boleh makan malam, lagi tak elok dia kata, daripada makan nasi. Pasal protein tu. Saya kata bid'ah pula dah, mana pula ni makan roti pun tak boleh ni. Tu abang Cuk Lenggung tu duk je granola tu. Dia hantar kat saya, roti tak boleh makan, kena makan apa tu gandum apa? Bali apa tu. Saya kata bid'ah apa pula panjat ni, roti tak boleh makan. Saya duk makan roti lah malam-malam. Tak mau makan nasi. Rupanya roti mi kotiau buat daripada tepung ni tak elok makan waktu malam. Ingat kot, nasi makan siangnya makan sekali, malam tak mau makan nasi lah. Konon-konon nak diet. Rupanya silap makan mi kotiau jenis tepung, bihun, roti apa semua ni, tak elok untuk makan di waktu malam. Nabi doa minta ke Allah bagi makanan kepada keluarga baginda ni, cukup-cukup makan. Masya-Allah tuan-tuan. Hadis 140. An Sahl bin Sa'ad annahu qila lah akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-naqi ya'ni al-hawara faqala Sa'ad ma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-naqi hatta laqiya Allah azza wa jalla ta'ala faqila lah hal kanat lakum manaqilu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qal ma kanat lana manaqil qil kaifa kuntum tasna'una bisya'ir qal kunna nanfuquhu fayatiru minhu ma tar summa na'jinuh. Maksudnya daripada Sahal bin Sa'ad bahwasanya dia ditanya, adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakan roti naqi, iaitu roti putih yang tepungnya diayak, ditapis? Maka kata Sahal, Rasulullah tidak pernah melihat naqi, tempat pengayak tu, hingga baginda wafat menemui Allah azza wa jalla. Maka Sahal ditanya lagi, adakah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamu memiliki pengayak ataupun penapis? Jawabnya, kami tiada memiliki penapis ataupun pengayak. Ditanya lagi, bagaimana kamu perbuat dengan bali?
Jawabnya, kami tiupkannya, maka terbanglah sebahagian daripadanya, kemudian baru kami mengajunkannya. Jadi pengayak penapis tak ada. Jadi jenis tiup ataupun macam orang tua-tua duk buat dengan padi tu nak bagi hilang apa? Panggil apa tu? Purui apa? Purui, itu kan. Macam tu. Jadi Nabi tak pernah tuan-tuan makan roti yang diayak ataupun ditapis. Mana dia tak pernah ada roti zaman Nabi tu yang terhasil daripada tepung yang halus, tak ada. Jadi sahabat-sahabat bahkan Nabi sendiri, mereka buat roti tu roti yang daripada tepung yang kasar. Tu yang bila nak makan tu kadang kena rendam dulu dengan air, dengan minyak, pasal keras. Kalau tidak jenuh nak tokak. Jadi tepung zaman Nabi ni tepung yang kasar. Kita kata macam antah tu lah. Jadi dibuat secara manual begitu. Muslimin muslimat. Kan kita pernah sebut cerita Sayyidina Ali dengan Sayyidah Fatimah ni, mai tuan-tuan jumpa Nabi. Pasal Sayyidah Fatimah rasa letih dah, duk urus rumah tangga, duk kisap bali, buat tepung, lepas tu adun, buat roti, bakar roti. Jadi dengar nak cadangan, nak pergi minta kat Nabi, kalau ada nanti tawanan perang jadi hamba, minta kepada Nabi bagilah seorang boleh jadi pembantu dalam rumah. Jadi Sayyidah Fatimah dengan suami dia Sayyidina Ali pun pergilah jumpa Nabi. Nabi kata, mau tak kalau baginda bagi hak lebih baik daripada apa yang dia minta? Sayyidah Fatimah dengan Sayyidina Ali kata, nak lah, lebih baik daripada hak dia minta. Hak dia minta tu kalau ada tawanan ataupun hamba nanti, minta dapat bagi seorang. Nabi ajak kepada anak menantu dia, sebelum tidur baca 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, 34 kali Allahu akbar sebelum tidur. Sayyidah Fatimah buat tuan-tuan. Tapi ni karamah Sayyidah Fatimah. Dan dia buat pengisap tepung, pengisap bali tu dalam rumah dia bergerak sendiri. Tuan-tuan, bergerak sendiri. Sehingga kan dia tak perlu nak pegang, nak kisap. Kalau kita buat itu blender jalan sendiri tu berselerak kita. Kan panggil itu umur. Tapi ni karamah Sayyidah Fatimah. Tapi tuan-tuan, rupa-rupanya di sebalik apa yang Nabi ajak ni, dia menguatkan tubuh orang tu. Siapa yang baca zikir ni subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 34 sebelum tidur, tulang belakangnya secara khusus akan kuat. Dan orang Malaysia kita ni, saya pernah sebut dulu, ada seorang aksiden, kalau ikut adat dia kata dia akan ambil masa yang cukup lama untuk boleh bangkit berdiri. Dan dia hanya ambil 6 bulan je. Sampai doktor pun terkejut bila dia jumpa hadis Nabi yang Nabi petuakan kepada Sayyidah Fatimah dengan Sayyidina Ali, buat 33, 34 tu, dia buat. Dia niat setiap ruah tulang belakang dia. Dia niat. Pasal tulang belakang kita ni 33 tuan-tuan, dia niat setiap ruah tu. Doktor terkejut, rakan-rakan hak duduk dan buat sekali dengan dia pun pekat terkejut, kerana dia boleh bangkit berjalan macam biasa. Dia kata dia niat seperti mana Sayyidah Fatimah jadi kuat tuan-tuan untuk buat kerja dalam rumah, macam itulah dia niat supaya tulang belakang dia jadi elok, dengan izin Allah sembuh cepat tuan-tuan. Masya-Allah. Tuan-tuan, seterusnya hadis 141. An Anas bin Malik radhiyallahu an qala ma akala nabiyullah ala qiwan wala fi sukurrujah wala qubidha lahu muraqqaq qala faqultu liqatada fa'ala ma kanu ya'kulun qala ala hadhihi sufar. Maksudnya daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata Nabi SAW, Nabi Allah itu tidak makan di atas meja dan tidak juga pada pinggan kecil, dan tidak disediakan baginya roti yang halus. Dia berkata, yakni Yunus, maka aku bertanya Qatadah, maka atas apakah maka itu makan? Jawabnya, atas sufrah ini, hamparan ini. Muslimat. Jadi berdasarkan hadis ni tuan-tuan, ada ulama, terutama ulama di India, menyatakan bahawa makruh makan atas meja. Mana kita hidang atas meja, kita makan menggunakan meja. Tapi pasal apa makruh? Kerana dia adalah cara orang-orang sombong zaman dulu. Orang kaya yang ada kekayaan, dia tunjuk
kemegahan dia, kesombongan dia, kedudukan dia dengan makan atas, dengan makan menggunakan meja. Penjajah pun makan macam tu. Tapi perkara ni dah jadi biasa. Kan jadi biasa, tak salah sebenarnya. Jadi peringkat awal dulu ulama-ulama terutama di India menyatakan tak elok, makruh makan atas meja. Menggunakan meja. Kalau ikut cara Nabi makan tu duduk atas lantai lah, atas hamparan, angkat kepala lutut. Kalau duduk atas meja nak angkat kepala lutut macam mana kan? Guna kursi apa semua. Jadi tak sesuai. Jadi tak ada masalah lah sebenarnya duduk di bawah tu tertib ikut cara Nabi. Kalau nak makan atas meja pun jangan ada sikap orang-orang dahulu, kata ulama, iaitu sikap sombong, nak tunjuk-tunjuk kepada orang. Tambah-tambah meja hak boleh pusing-pusing pula. Duduk belagak. Jadi ni orang ajam lah dulu. Imam Bajuri sebut sebenarnya tak ada masalah guna meja untuk letak makanan dan kita makan, dengan syarat jangan takabur, jangan belagak. Masya-Allah. Hadis 142. An Masruq قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فدعت لي بالطعام وقالت ما أشبع من طعام فأشاء أن أبكي إلا بكيت. قال قلت لما؟ قالت أذكر الحال التي فارق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا والله ما شبع من خبز ولحم مرتين في اليوم. Maksudnya daripada Masruq, dia berkata, aku mengunjungi Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, maka dia menghidangkan makanan kepadaku, dan beliau berkata, bila aku kenyang memakan sesuatu makanan, aku menangis. Dia, yakni Masruq, berkata, aku bertanya, kenapa? Jawab Sayyidah Aisyah, aku teringat keadaan ketika Rasulullah meninggal dunia. Demi Allah, baginda tidak pernah kenyang sama sekali dengan roti dan daging 2 hari dalam sehari. 2 kali dalam sehari. Dia 2 kali dalam sehari, tak pernah makan kenyang, apatali roti bercicahkan daging 2 kali dalam sehari. Masya Allah. Ini keluarga Nabi SAW. Tuan-tuan, Sayyidah Aisyah, Sayyidah Aisyah ni, dia kalau dia dapat duit, tuan-tuan, peruntukan hadiah yang diberikan kepada dia oleh pemerintah, oleh Amirul Mukminin, dia akan lambok habis bagi ke orang, dekah terus, tak taruh walaupun 1 dirham. Pernah bila mana dia buat macam tu, pembantu dia, khadam dia perempuan kata, wahai Sayyidah, takkanlah tak tinggal buang sekeping, buang 1 dirham untuk kita beli daging buat buka puasa. Sayyidah Aisyah kata, lah, awak tak abang awal. Bagi terus. Ada isteri Nabi, tuan-tuan, yang dapat pagi petang selesai habis. Ada, tuan-tuan, yang dapat dia peram, dia taruh dulu, lepas tu dia belanjakan, dia bagi sedekah ke orang. Ada, tuan-tuan, isteri Nabi yang Nabi sebut bahawa isteri yang paling cepat sekali ikut baginda ke alam barzah ni, yang paling panjang tangan dia. Isteri-isteri Nabi ni bila berkumpul lepas Nabi wafat, mereka selalu ukok tangan. Tak di tangan di dinding, pakai ukok siapa tak banyak. Rupa-rupanya maksud Nabi tu bukan hak tu, iaitu isteri yang paling banyak sedekah, kerap sangat sedekah. Apa nama, tuan-tuan? Yang dia anyam, tuan-tuan, buat bakul, buat ni kerja tangan ni, dah siap dia jual. Hasil jualan tu dia sedekah. Sayyidah Zainab, saya tak ingat, tuan-tuan, nama isteri Nabi tu. Rupa-rupanya maksud tangan panjang Tuhan Nabi sebut ada isteri yang paling banyak, paling kerap sekali sedekah. Insya-Allah. Jadi tuan-tuan, isteri Nabi ni ada dapat elon. Dapat elon, tuan-tuan, daripada Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Sayyidina Rahman ni kaya. Dia biayai isteri-isteri Nabi, siapa-siapa di kalangan tentera yang pernah berperang di Badar bersama dengan Nabi, dia bagi elon. Tu pun melimpah ruah. Tak tahu nak habaq dia sedekah macam-macam, tapi duk banyak jugalah, tuan-tuan, harta dia. Banyak sungguh-sungguh, sampai kan macam kita pernah sebut, ada pengkaji sebut harta Sayyidina Rahman ni dianggarkan 12 bilion. Kalau kita lah ni, tuan-tuan, 12 bilion. Allah. Baru ni ada orang hantar WhatsApp kat saya.
Dan kebetulan dalam minggu tu ramai kebetulan kawan-kawan lah, dalam satu grup ni kawan-kawan ni dia duk mimpi saya. Tapi seorang tu dia kata, saya mimpi ustaz bagi duit emas kat saya. Lawa dia kata, duit emas. Kata duit betul pun tak boleh bagi, tambah bagi duit emas. Lepas tu kawan lain mimpi semua cerita macam saya ni bagi, macam saya kaya semua. Saya kata doa-doa lah bagi kaya, kan. Kawan-kawan doa ni yang mimpi ni semua orang baik-baik semua ni kata, kan. Jadi moga-moga makbul sungguh lah. Wallahu a'lam. Tapi hak mimpi tu, hak yang tersebut, dia kata dia dapat duit emas daripada saya tu, dia tunjuk, dia perempuan, dia tunjuk duit emas laki dia. Rupanya Bank Negara ni ada keluar duit emas, emas keping besar-besar tu, duit RM100 emas. Saya tak pernah tengok. Tuan-tuan, dia hantar WhatsApp. Suami dia, mereka ni buat bisnes, jadi mereka duk beli emas dalam bentuk duit, bukan duit sekeping dinar tu, duit kalau istilah duit kertas lah, tapi bentuk emas, dalam emas. Tak tahulah harga dia, walaupun situ tu RM100, tapi nilai dengan buat daripada emas. Dia kata yang ustaz bagi duit kat saya tu lebih cantik daripada duit ni. Saya tanya, duit tu duit siapa, ambil mana? Ni suami saya punya. Saya kata kod duk nak tambah lagi kot, duit emas ni hak suami dapat, hak suami ada ni. Tuan-tuan, jadi mimpi ya baru pun kita duk rasa macam dapat dah. Tuan-tuan, Nabi hidup yang cukup sederhana, masya-Allah. Hadis 143, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, ma syabi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min khubz syair yawmain mutatabi'ain hatta qubid. Daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kenyang daripada makan roti bali selama 2 hari berturut-turut hingga baginda diwafatkan. Tuan-tuan, apa khasiat bali? Tuan-tuan, ada karbohidrat, magnesium, protein, zat besi, vitamin A, B, C, E dan lain-lain. Untuk sakit apa? Yang saya cari tengok, tuan-tuan, khasiat bali ni adalah untuk dia menjadi penawar sakit yang berkaitan dengan dada. Contoh batuk kering, sesama, orang yang lemah hati dia, budak-budak yang lambat membesar, lemah pada perut dan usus, kalau orang yang menghadapi masalah berak berdarah, orang yang ada masalah radang usus, yang ada masalah cirit-birit, orang yang kena demam kepialu, orang yang kena radang pundi kecing, dan juga tekanan darah. Jadi bali ni boleh membantu untuk jadi penawar. Khasiat dia, ada khasiat dia. Hadis terakhir kita, hadis 144, an Anas radhiyallahu anhu qala, ma akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qiwan wala akala qubzan muraqqaqan hatta mat. Maksudnya daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah makan di atas meja dan tidak pernah makan roti halus hinggalah baginda wafat. Ni seperti mana yang kita bicara tadi, roti zaman Nabi dibuat daripada tepung yang dikisar, daripada bali. Kisaran tu kisaran yang tak menghaluskan, kasarnya. Jadi kena cicah dengan air rendam dulu ataupun dengan minyak, barulah boleh makan, lembut dah sikit. Kalau makan terus tu keras, tuan-tuan, keras. Jadi beza dengan zaman kita lah ni. Roti kita pula pergi beli roti, kita cari hak lembut tu. Roti garden yang lembut, naik harga RM2 pun tak apa. Pasal apa? Duk berkenal hak tu lembut pula lagi. Syarikat lain ni dia kurang lembut sikit, kita pun kurang beli walaupun murah daripada garden ni. Jadi kita hak yang roti yang nampak biji gandum tu orang kata elok, tapi mahal pada roti biasa kan. Jadi wallahu alam lah. Jadi bab pemakanan ni kita kena ambil berat dah juga. Lebih-lebih rumah hak lebih-lebih ni. Jadi inilah keadaan makanan Nabi, roti, jenis roti yang Nabi makan, kita boleh bayangkan. Jadi keadaan orang yang mengalami keadaan susah, macam orang yang sempat mungkinlah zaman Jepun dulu, zaman menjajah, makan nasi dengan garam, makan ubi kayu apa semua, tentunya dia akan menghargai dengan nikmat dah ni boleh makan nasi, ada lauk apa semua kan. Jadi kesyukuran dia lebih mendalam dah daripada orang hak muda yang tak pernah alami benda tu.
senang daripada lahir sampailah sekarang, tak pernah alami kesusahan, tentulah dia tak akan dapat menghargai makanan-makanan yang dia ada, yang dia dapat sekarang berbanding dengan orang yang pernah hidup susah. Muslimin muslimat mati sekalian, insya-Allah kita akan sambung bab yang ke-26, lauk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata dengan lauk. Apa dia? Lauk. Boleh ni masjid Bushra nak buat bangunan apa, suruh Tok Imam pergi tawaf tengoklah. Kalau Tok Imam tak imam, jika masjid lah, pekat-pekat sehari seorang sekali jadilah kan. Sekali pusing 7 kali. Doa yang rumah tu, doa Habib Soleh Tangguh tu, insya-Allah. Saya kongsi doa-doa lah ni dalam Facebook Amalan Tok Guru. Facebook ni lama sangat lah, tapi tak aktif. Baru sebulan 2 ni lah saya aktifkan balik. Yang terbaru kemarin main dulu ni, saya doa untuk anak-anak yang baik, dapat anak-anak yang baik yang berbakti kepada kita, anak-anak yang soleh, taat. Doa tu sebenarnya doa Habib Abdullah Haddad, ulama besar dulu, Imam Abdullah Haddad, dan juga Imam Habib Ali Al-Habsyi, penyusun Maulid Simtud Durrah yang cukup terkenal. Jadi Allahumma barik li awdadi wa zurriyyati wahfazhum wa la tadurruhum wa waffiqhum li ta'atik warzuqna birruhum. Doa ni doa nak minta Allah bagi zuriat kat kita, anak-anak yang baik. Anak-anak, kalau yang anak-anak dah melencong pun, dia lari dah, tak mau nak ikut cakap, boleh baca doa tu, bagi jadi elok, insya-Allah. Dan ada juga doa pagat lot, rumah pagat lot yang saya kongsi dalam tu, tuan-tuan boleh tengoklah. Mana kalau pencuri masuk, sama ada dia masuk nak keluar tak boleh pasal nampak lot, ataupun nak masuk tak boleh pasal nampak lot. InsyaAllah kita akan baca suratul Mulk, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.